Allazina yu'minuna bil ghaib. Sebahai orang-orang yang beriman, percayalah kamu, berpeganglah kamu pada alam ghaib. Kalau kita tak berpegang pada alam ghaib, macam manalah kita nak percaya pada malaikat? Percaya pada jin. Jin tu wujud. Barang siapa yang menolak, yang kata tak ada jin, maka kita dengan izin Allah Ta'ala syirik dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Setiap perbuatan dimulakan dengan kalimah basmalah, maka Allah akan melindungi. Apabila bertemu, kita sebarkan salam. Kerana dalam salam itu ada doa yang memohon kesejahteraan orang lain dan diri kita sendiri. Bertemu kembali dalam ilmu alam gaib, sebuah siri yang menerokai alam gaib. Gangguan yang datang daripada makhluk-makhluk yang tinggal di dalamnya, dan juga ilmu yang digunakan untuk menangani masalah alam gaib. Urusan langit itu dengan serapi-rapi kawalan daripada masuk campur tiap-tiap syaitan dan derhaka. Rasulullah SAW ada bersabda, jin ada 3 jenis. Satu jenis mempunyai sayap dan boleh berterbangan di udara. Jenis kedua menyerupai anjing dan ular. Dan jenis yang satu lagi ialah jenis yang berpindah randah. Dan kesemua jin-jin ini mampu mengganggu manusia dan membuatkan kehidupan kita kucar-kacir. Jiwa menjadi resah, gelisah. Segala yang dilakukan serba tidak kena. Apabila ini berlaku, apakah yang boleh kita lakukan? Kita ikuti kisah malam ini. Ketika melalui jambatan ini, terasa seolah-olah kami akan berhadapan dengan sesuatu yang mendebarkan. Destinasi kami, sebuah pusat rawatan alternatif tidak jauh dari pekan Sungai Siput Perak. Pada satu malam beberapa tahun yang lalu, 3 sahabat didatangi mimpi yang sama secara serentak. Mereka bermimpi digunakan ilmu melawan sihir oleh seorang tua misteri. Ahmad Salihin, Ahmad Kamal dan Muhammad Faisal tergamam dengan pengalaman yang dilalui, namun faham dengan mesej yang cuba disampaikan, bahawa mereka harus membantu orang yang terkena sihir menggunakan ilmu yang diperturunkan dalam mimpi pelik itu. Dan itulah yang mereka lakukan sehingga hari ini. Hari ini mereka wujudkan sebuah pusat rawatan alternatif khusus untuk mereka yang mengalami penyakit alam gaib. Antaranya Nur Suhaida Saidin. Dia percaya dirinya telah disihir hampir 7 tahun. Kerana tidak tahan dengan pelbagai gangguan yang dialami, Nur Suhaida mengambil keputusan meminta bantuan 3 sahabat ini. Menurut Ahmad Kamal, apabila hendak mengubati pesakit, mereka akan membuka hijab penglihatan. Dalam keadaan kasyaf, mata yang ketiga mampu melihat makhluk halus yang mengganggu seseorang. Kaedah ini amat penting dalam rawatan gangguan makhluk halus. Seseorang perawat yang boleh melihat jin pasti mampu mengesan kehadiran entiti itu dan menangkapnya sebelum ia dikurung di dalam bekas yang bertutup seperti botol. Ketiga sahabat ini mula membuka jurus batin bagi menambah kekuatan dalaman. Apabila tenaga dalaman sudah mantap, barulah jin mampu ditangkap dan dikurung atau dalam beberapa kes ditewaskan. Pada mata kasar tiada apa yang kelihatan dalam botol ini, tetapi bagi 3 sahabat, ia mengandungi makhluk halus durjana yang mendatangkan segala bentuk kesengsaraan. Tetapi siap, jin yang telah ditangkap tak mungkin mengganggu lagi. Selagi botol masih ditutup, selagi itulah ia akan terus terkurung. Lazimnya botol yang berisi makhluk halus yang ditangkap akan dibuang ke dalam sungai untuk dihanyutkan.
Setelah jin dikeluarkan daripada tubuhnya, Nur Suhaida akan dimandikan dengan ramuan yang mengandungi limau dan daun pandan. Bauan ramuan itu boleh menghalau makhluk halus dan jin. Selain itu, 3 sahabat ini menyediakan botol yang berisi air untuk dijadikan penawar. Terlintas di fikiran Nur Suhaida, apakah sakitnya akan berulang kembali atau pulih sepenuhnya? Jawapan 3 sahabat, kaedah rawatan dan izin dari Yang Maha Esa adalah perkara paling utama. Sebenarnya terdapat beberapa kaedah lah untuk kita mengesan sesuatu penyakit pada seorang pesakit lah. Pertama sekali kita menggunakan deria rasa daripada tangan, dan di situ dia ada dia punya tanda-tanda lah yang telah kita belajar, di mana sekiranya sebagai contoh, kalau kata seseorang itu mempunyai saka, apabila kita meletakkan telapak tangan kita di atas umumbun kepala dia, maka di situ kita akan merasa satu benda yang menyucuk seperti jarum. Itu salah satu tanda lah. Itu daripada segi rasa kulit. Dan nombor 2-nya, apabila pesakit yang datang, kita nampak terus yang duduk di belakang ni ataupun benda yang mengikut bersama dengan dia. Okey. Dan nombor 3, didatangi bisikan. Didatangi bisikan memberitahu akan sakit-sakit seseorang tu. Kita macam mana pun, kita jangan amalkan sesuatu benda yang dilarang agama. Kita kena buat selagi benda baik, yang tu saja kita boleh buat. Dan saya memang kesal kalau sampai bila orang membuat orang lain untuk tujuan puas hati, tapi mereka tak berfikirkan pada keluarga orang yang dibuat, yang disakiti. Kesan dia bukan seorang, tapi satu keluarga. Cukup payah. Bila berdosa besar bagi orang yang tak sedar apa yang orang buat. Benda yang jahat tetap dijanjikan Allah akan dapat balasan.